Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, pertama-tama sama-sama kita memanjat kesyukuran kepada Allah dan taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada malam ni insya-Allah. Muka surat 10 kot. Muka surat 10. Betul? Tang mana? Tiga daripada bawah nah. Satu, dua, tiga. Maka inilah tiga tu. Ha? Muka surat sebelah. Tiga daripada atas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kaunuhu ta'ala tu kaunuhu. Alhamdulillah, kita masuk dalam sifat maknawiyah. Kita bicara tentang sifat maknawiyah. Ulama membagikan kepada 4 macam. Sifat nafsiyah satu saja, iaitu wujud tu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah dia ada dua. Satu sifat yang bangsa wujudiyah, sifat bangsa ada sungguh. Ada juga sifat Tuhan ni yang sifat kita kata yang sekadar kita iktibar dengan hati, ambil kira dengan hati, nak tengok di luar tu tak nampak. Contoh salah satu sifat nafsiyah, ada Tuhan. Ada tu wujud, bahasa Arab kata wujud. Ada tu bukan sifat wujudiyah, sifat amrun yang tibari. Satu sifat yang kita ambil antibar, kita ambil kira dengan hati, kita nak tengok tak nampak. Salbiyah, kita bicara dah. Sifat salbiyah wajib atas mukallaf, semua mukallaf kena ambil tahu benda ni. Baik, sifat salbiyah dengan makna ternafi, sifat-sifat atau perkara-perkara yang tak layak ada atas Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh qidam, makna sedia. Makna sedia tidak ada mula. Baqa makna kekal tak menerima binasa, tak roh. Itu sifat salbiah pun sama juga, amrun i'tibari. Kemudian kita masuk sifat ma'ani yang 7. Qadrah, iradah, ilmu hayat, terus sampai ke hujung sekali kalam. Itu pun dia panggil sifat yang bangsa wujudiyah. Yang tu sifat yang bangsa ada sungguh. Dalam 7 sifat tu, dia hanya ada satu sifat yang kita kata yang disebut takluk, taksir, takluk yang memberi bekas. Maksud kata takluk memberi bekas ni, kerja sifat ni, contoh kita kata sifat qadrah tu, satu saja, itu sifat qadrah. Dia panggil sifat ni takluk yang memberi bekas. Lain pada tu bukan. Bukan takluk yang memberi bekas. Istilah ilmu tauhid dia panggil takluk taksir. Dia hanya ada pada sifat
Qadrah, sifat berkuasa. Dia mengadakan makhluk, meniadakan makhluk. Tu kerja dia begitu. Dan sifat qadrah Tuhan pula, dia tak takluk pada perkara-perkara yang wajib. Maksud perkara wajib, Tuhan tak buat diri dia sendiri. Tuhan tak buat sifat dia sendiri. Dan dia tak takluk pada perkara-perkara yang mustahil. Buta tuli Tuhan tak buat kat dia. Satu sifat yang ada takluk, satu saja yang kita takluk yang berbekas, iaitu qadrah. Dia hanya takluk pada perkara-perkara yang harus mengadakan makhluk, harus bagi Allah Ta'ala meniadakan makhluk. Habis pada 7 tu dia masuk pula ni, kita bicara sifat maknawiyah. Apa dia sifat maknawiyah? Sifat yang melazimi bagi sifat ma'ni. Contoh, bila kita kata Allah Ta'ala ada sifat qadrah, makna qadrah perkuasa, maka pendapat Abu Mansur Maturidi dibuat lagi satu ketetapan. Bila Allah Ta'ala ada sifat qadrah, kita nak kata macam mana? Tentu kita buat ketetapan keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat qadrah, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat iradah, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pendengar, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pelihat. Keadaan tu disebut kaun tu, dipanggil sifat maknawiyah. Ni kita tengok. Ini bukan wujudiah, amru i'tibari, ka wa nun tu. Yang kata sifat maknawiyah tu apa? Ka wa nun, kaun. Hu tu dia tuju kepada Allah Ta'ala. Jadi bunyi dia keadaan Allah Ta'ala qadirun, yang bersifat dengan sifat perkuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perkuasa. Artinya, arti kaunuhu qadirun tu, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa. Kita tulis di atas kitab tu. Dia tak apa nak sepan. Kenapa kita bicara tentang sifat? Kuasa bukan sifat. Dia takluk sifat. Yang kata sifat tu apa? Perkuasa. Perkuasa tu sifat. Kuasa bukan sifat, takluk sifat. Adakah dia tu qadim ke baharu? Jawab dia baharu. Yang qadim sifat perkuasa Allah Ta'ala. Artinya keadaannya, keadaan tu yang disebut kaun tu, keadaannya Allah Ta'ala tu, keadaannya Ta'ala yang bersifat dengan sifat perkuasa. Dia kena tulis lain. Keadaannya Allah Ta'ala yang tu bersifat, kita tulis tu. Keadaannya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perkuasa. Itu baru betul, baru tepat. Dan mustahil keadaannya, yang ni betul. Dan mustahil keadaannya Allah yang bersifat dengan sifat lemah. Dan mustahil keadaannya Allah yang bersifat dengan lemah. Lawan bagi perkuasa tu lemah. Lemah tu dipanggil sifat mustahil. Tak boleh ada kat Tuhan. Dan makna keadaan kaun tu, kaun. Kalau kita rujuk dalam kitab Misbahul Munir, disebut di situ yang kata sifat maknawiyah ialah satu sifat yang nak mengkampuh ataupun kita yang melekat akan sifat-sifat makni di zat Tuhan. Contoh qadrah, yang mengkampuh sifat qadrah di zat Allah Ta'ala tu, yang tu dipanggil sifat maknawiyah. Boleh tak? Memang lagu tu boleh, tak ada masalah. Tapi dalam kitab ni dia bagi cara ijmal, cara borong. Kita pegang lagu ni pun kena dah. Dan makna keadaannya Ta'ala yang kuasa, bukan yang kuasa. Dan makna keadaannya Ta'ala yang kuasa, yang bersifat dengan sifat perkuasa, yang berdiri, yang menumpang, ataupun kita kata yang ada qadrat, qadrah tu pada zatnya Allah Ta'ala. Tu dia, nampak? Jadi dia kata keadaan itu, kita boleh tulis tepi kiri, keadaan itu ialah satu sifat yang mengkampuh sifat perkuasa di mana? Di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab kita dia tulis dan makna keadaannya Ta'ala, Allah Ta'ala yang kuasa itu berdiri. Makna berdiri ada qadrat perkuasa pada zat Allah Ta'ala. Lagu tu. Dia pegang lagu tu. Kita tulis bagi elok-elok lah. Kita tulis macam mana? Dengan makna keadaannya Allah yang bersifat dengan sifat perkuasa. Kedua sifat kuasa tu ada di mana? Kerana dia sifat wujudiah, sifat hak bangsa, mesti dia ada tempat nak tumpang. Jadi
Kita kata dan makna keadaannya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kuasa itu berdiri atau bertenggam adanya qadrah pada zatnya Allah Ta'ala. Atas qaul yang pertama, siapa dia? Iaitu Abu Hasan Asy'ari. Qaul yang pertama. Ini bukan Abu Hasan. Ini ada dhabit di sini, bukan pendapat Abu Mansur, bukan Abu Hasan tulis. Qaul ni qaul sebab Abu Mansur Maturidi. Abu Hasan dia berpegang dengan sifat 13. Ini ada dhabit di sini, bukan dia salah. Pendapat bukan Abu Hasan, pendapat Abu Mansur Maturidi yang mengisbat sifat ma'nawiyah. Abu Hasan sekadar sifat ma'ani saja. Dia tak mengisbat sifat ma'nawiyah. Dia cuma mengisbat sifat 13. Abu Hasan dia kata sifat 13 tu kita belajar cukup dah. Dia kata memadai dah, mutamad dah. Tapi yang kita pegang pendapat Abu Mansur yang mengisbat sifat sifat ma'nawiyah. Kalau yang disebut sifat 20. Abu Hasan dia pegang sifat 13, yang tu mutamad. Abu Mansur dia berpegang dengan sifat 20. Baik. Dan dia kata pada zat Allah Ta'ala atas qaul yang pertama, iaitu Abu Mansur tulis, Abu Mansur Maturidi. Dan sesuatu kelakuan, dan satu kelakuan, dia tulis sesuatu, satu bukan sesuatu, ialah satu kelakuan ataupun satu perkara yang menengahi, sifat maknawiyah tu yang menengahi antara maujud dan adam. Yang menengahi antara ada dengan tiada. Adam tu makna tak ada. Dia kata sifat maknawiyah ni, dia kata ialah satu sifat yang menengahi, dia duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Kita nak kata ada pun tak boleh pasal tak nampak tengok. Kita nak kata tak ada terus pun tak boleh. Dia menengahi. Macam ustaz lah, ustaz bagi contoh selalu, ustaz berhadas kecil. Kita nak tengok hadas kecil ada di muka ustaz, di tangan ustaz, tak nampak. Kita faham sahaja. Kita nak kata tak ada pun tak boleh. Pasal sat-sat dia buang angin. Tu contoh kita berhadas besar pun lagu tu juga. Kita nak tengok hadas besar, kita tak nampak. Tapi ada tak hadas besar kau tu? Ada hadas besar. Nak tengok tak nampak. Hadas kecil ada, tapi nak tengok tak nampak. Habis tu bila nak tengok tak nampak, kita nak kata macam mana? Itu disebut perkara amrun i'tibari, perkara yang kita ambil kira dengan hati kita. Nak tengok di luar pandangan mata kita tak nampak, tapi hati kita tetap kata dia ni ada hadas kecil ni, dia ni ada hadas besar ni. Macam ustaz tunjuk gerak dan diam. Yang kita nampak tangan, gerak kita tak nampak. Hati kita kata ada, tengok di luar tak nampak. Itu dia perkara yang diambil iktibar, diambil kira dengan hati sahaja. Itu dia kata yang menengahi, yang menengahi antara maujud dan adam. Ma'dum makna ada benda yang bukan ada sungguh. Ma'dum dawamin. Yang maujud, yang ada, dan yang ma'dum benda yang tak ada. Tu makna ma'dum, ataupun dia tak kata ada, ma'dum, menengahi antara ada dan tiada. Yang lazim, yang semestinya, yang melazim ia bagi qadrah, yang melazim ia bagi qadrah pada qaul yang kedua. Pada pendapat yang kedua, iaitulah Abu Mansur. Hak mula tu Abu Hasan, hak mula tu Abu Hasan dia pegang satu saja, yang sifat 13. Kemudian dia kata di sini pada qaul yang kedua Abu Mansur Maturidi, dan hanya dia tengok ni. Dan dia kata sini demikianlah dikatakan, dia kata pada tak nak baca, tak nampak dah. Saya kena buka kitab lain pula satu lagi. Tak jelas, tak terang. Kitab ni masa saya mengaji kat Pondok Ulu, dia besar rabut habis. Sampai nak baca pun tak boleh. Buka surat sebelah. Tang mana kita tengok Ustaz? Ya pada nama tu.
Pada 6 sifat. Yang dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Habis dah 7. Ini maksud yang ke-6. Yang akan bincang yang ke-6 pula. Habis. Yang pada 6. Alif nam mi. Alif nun min. 6. Tengok di sini baru jelas. Yang dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang, iaitu kaunuhu muridan. Masuk pula ni yang ke-6. Tadi habis kaunuhu qadirun yang pertama. Jadi kita masuk pula ni yang pertama, yang kita kata yang mula ni masuk dia kata yang ke-6. Ada 6 sifat lagi. Apa dia? Kaunuhu muridan. Kerana sifat makni ada semua ada 7. Kita bicara dah kaunuhu qadirun ada lagi 6. Maksud dia tu. Baik, dia kata di sini yang dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang dan kaunuhu muridan, artinya keadaan yang menghendaki. Kita tulis itu, artinya kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pekehendak, bukan menghendaki, pekehendak. Dan mustahil keadaan ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Maksud sini, mustahil akal kita tak boleh terima adanya makhluk ni bukan dengan kehendak Tuhan. Kita tengok berlaku macam law ni lah, kita kata daripada kemas sangat, tak tahu lah pergi jadi tak kemas dah, jatuh dah. Yang tu semua ketentuan Tuhan. Faham no? Tapi kita berasa macam saya ni, tak apalah, kita tengok ustaz-ustaz bercakap tu saya rasa tak puas hati sangat. Pasal apa? Bercakap begitu berdosa besar. Pah dengan UMNO berkabung, pah tu dia kata, pah dah melakukan dosa besar kerana berkawan dengan penyamun. Oh, kemah dia kata. Kalau kita sama-sama Islam bergabung, bukan atas dasar politik, kita bergabung atas dasar agama. Pasal apa lagu tu? Pasal pok-pok kapiak harbi di AP duk hina agama. Kalau mereka tak hina agama, hampa buat terus. Tapi bila duk hina agama kita, maka wajib syarak pas dengan UMNO bergabung. Wajib syarak. Bagi kita, keluar mai jenis ustaz-ustaz hak jenis duk makan dedak, keluar kenyataan pas berkawan dengan penyamun contohnya, ya Allah, hukumnya haram. Jadi puak PH yang keluar kenyataan tu, puak amanah. Jadi orang Melayu berkawan dengan kapiak harbi, hukum dia wajib pula dah. Takkan gila nama dia. Kapiak harbi ni kapiak yang menghina Islam, kapiak yang merampas hak Islam, kafir yang menghina Tuhan kita, kafir yang menghina Nabi kita, yang rampas tanah kita. Orang Melayu maka tu kapiak tu hukum kapiak harbi. Awal lagi dia keluar kenyataan dah, sama sekali mujahid kata tak boleh kita keluar kenyataan kapiak harbi. Oh, tak boleh. Benda ni bukan cerita kita reka, benda ni ada dalam hadis. Tu dalam kuliat yang 6. Wajib kita menjaga agama. Jaga maksud jangan bagi agama kita rosak, jangan jadi kufur. Dan juga wajib kita mempertahankan agama, bukan dalam kitab Misbahul Munir. Dan kitab Misbahul, wajib kita jaga agama. Baik, jaga macam mana? Dia kata jaga jangan bagi orang kafir menghina agama kita. Sesungguhnya dalam kitab Misbah dia kata kafir harbi kerja dia mesti mereka ni nak tentang Islam. Itu kerja mereka. Maka haram kita berkawan. Bukan wajib, haram. Haram kita berkawan. Keluarlah kenyataan hak jenis-jenis bodoh ni, kita kata menteri-menteri bodoh. Tabung haji tu dia kata yang menyelamatkan tabung haji tu Buan Ing. Pada nyak aku kata ni biar pergi kat depa. Kata Mak Sabu, Buan Ing lah yang menyelamat tabung haji. Tuan-tuan fikir ni kepala otak kita ni. Hak jual hotel aset tabung haji ni siapa? Dia Buan Ing lah. Dok, dia kata dok. Sikit-sikit salah di AP. Sikit-sikit salah di AP. Amboi, hang tak kena tuan no. Macam apa? Seorang ustaz dia buat contoh sedap. Raja teringin nak bela anjing, bagi dia punya hulu balang jaga anjing.
bagi makan, yang bagi duit tu, bagi daging tu raja. Tetapi bila dah raja teringin nak mai tengok, anjing tu salak, dia tak kenal tuan dia. Ni pun sama. Dia cuma duk kenal siapa yang bagi makan, padahal hulu balang tu pun ambil duit tu daripada raja bagi makan. Jadi puak ni lebih kurang lagu tu. Dia pun tak kenal Tuhan, dia pun tak kenal agama. Ketua Pemuda PAS keluar kenyataan, saya tengok cantik, mailah puak-puak amanah, mai kita duduk sebelah ni. Niat dia kerana Allah Ta'ala, kita nak jaga agama kita lagu tu. Hampa tak apa, hampa duduk hampa. Kita tak kacau mereka. Hampa jadi ahli parlimen, kita tak buang. Hampa buat. Kita duduk belah Islam, pasal kita Islam. Tapi keluar kenyataan, ya Allah. Dulu kita dengar-dengar yang hadut gila meriah ni orang perempuan. Lah ni hadut gila meriah ni orang lelaki. Kita tengok Mat Sabu cakap, Mujahid cakap, amboi, hampa bercakap macam orang bodoh, orang tak reti. Dulu-dulu kami tak tahulah, kami tahu dah. Wajib jaga baik-baik. Dan mustahil keadaan ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya Allah Ta'ala. Akal kita tak boleh terima ada satu perkara yang jadi dengan sendiri, bukan kehendak Allah Ta'ala. Macam kita jatuhnya parti ni, parti PH ni, punca apa? Kita tak kacau pun tak kacau mereka sendiri yang kocok. Pun tak kacau, UMNO pun tak kacau. Tapi lah ni duk keluar main pintu belakang lah, pintu kot no, pintu kot ni lah. Ini yang kata perangai orang Melayu. Saya kat Guan Eng, mereka diam, mereka tak cakap, saya tak pasal nak marah. Kalau mereka kata pun padangan mereka tu kapiak harbi. Ni hak puak-puak ni piduk keluar Mat Sabu, Mujahid, diamlah, hampa dah kalah dah. Atau habis sangat main lah duduk belah kita ni, pekat ramai-ramai, kita duduk sekali, kita pekat-pekat, jaga agama kita. Cerita dia lagu tu, mereka tu pasal sebulan 58,000 duk makan. 22 bulan ni lama, 22 bulan lah. 22 bulan lah. Itu Imam kira tengok macam mana duit, berlambak dah. Sampai saya ni pun jadi teroja. Kawan saya dah susah mengaji belah Sungai Tani, tiba-tiba tengok dalam kertas masa nak pentak anak masuk sekolah, yuran tak gad pula dah. Kita duk heran, rupanya dia tarik habis elan-elan gad sekolah tak ada. Cikgu terpaksa PIBG kena ambil duit kat mak pak ni lah. Banyak cikgu-cikgu yang duk kata semua kami beli sendiri ustaz. Apa tak ada. Di klinik pula betul lah. Nak keluar sebiji Panadol pun ambil kira. Dia tarik. Ni kita tengok ni tak apa, petrol dah 90 bilion ni pergi mana kita tak tahu. Duit tu pergi mana? Kita kena sedar. Cuma ustaz nak pesan sekali lagi, nak wasiat sekali lagi, anak-anak kita yang dah meningkat umur 20, tolong bagi duit RM10 kat depa, bagi depa kena teh, tolong pergi daftar. Pergi daftar mengundi. Saya ni, saya kata kat anak saya yang kecil tu, ada 20 lah, nah ambil duit RM10, cik pergi daftar, dan cik tarik kawan-kawan cik yang cukup umur dah meningkat 20. Kalau seorang mai tunjuk resip tu kat abah bagi RM5, dia pulun dah dapat 12-13 orang dah. Seorang saya bagi bagi kat dia hang RM5. Tanggungjawab kita ni, semua tanggungjawab kita ni. Kalau tidak, esok kita masuk dalam kubur, kita kena azab dengan Allah Ta'ala, Tuhan tanya habis. Wajib kita berjuang. Dulu kita duk ingat macam mana berjuang, hala ni kita nampak berjuang, orang duk hina Islam, kita tak boleh duk diam, kita kena bersatu padu, kita kena berjuang. Hala ni saya boleh terupa dia pun duk main zakat dah ni. Kita jangan terpengaruh. Kemudian kita tengok kaunuhu aliman, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mengetahui. Tulis di situ keadaannya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Mengetahui itu bukan sifat amrul itibari. Dan mustahil keadaannya yang jahil. Kita tak terima sama sekali keadaan Allah Ta'ala yang jahil. Kemudian dia mari lagi kaunuhu hayyan, artinya keadaannya yang hidup pun kita tengok, kita ubah bagi elok. Keadaannya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perhidup. Dan mustahil keadaannya mati. Kalau tak ada sifat perhidup, telah matilah. Kemudian kaunuhu sami'an,
Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar tak? Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pendengar. Melazimi bila Allah Ta'ala ada sifat pendengar, baru Tuhan mendengar. Dan mustahil keadaannya Allah Ta'ala tuli. Kita percepat. Kaunuhu basiran. Artinya keadaannya Allah yang bersifat dengan sifat pelihat. Tulis dhabit pergi elok. Dan mustahil keadaannya buta. Mustahil keadaannya buta. Akal kita tak terima sama sekali yang kata Allah Ta'ala tu buta. Kemudian penghujung kaunuhu mutakalliman. Artinya kaunuhu mutakalliman, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang berkata-kata, kita tambah keadaannya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perkata. Dan mustahil keadaannya bisu. Akal kita tak terima bahwasanya Allah Ta'ala tu bisu. Bagi cantik-cantik. Syarat nak sah iman kita ni mengaji ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ni. Tu kata jangan kita takut kadang-kadang ni kita rasa mengaji sifat 20 ni payahlah, remeh temeh, kita kerja semayang saja. Padahal kita nak semayang ni, kita nak bagi khusyuk, nak bagi rasa semayang kita kena jauh. Sekurang-kurangnya kita buat masuk dalam semayang kita 3 perkara. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab usul fiqh, dalam kisah fiqhus solah. Apa dia? Yang pertama, bila kita nak ingat Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dengan sifat pengetahuan dia Maha mengetahui. Jadi kita semayang tu kita ingat Tuhan Maha mengetahui apa juga gerak hati kita, bacaan kita, apa juga kelakuan kita, Tuhan tahu. Hang semayang kena syurga, Tuhan tahu. Hang semayang kena neraka, Tuhan tahu. Hang semayang kena masyarakat, Tuhan tahu. Tolak masyarakat, tolak syurga, tolak neraka, aku semayang kerana Allah Ta'ala. Dia Maha mengetahui. Yang kedua, Tuhan Maha mendengar. Sebab itu bila semayang kita jangan kecoh. Macam semayang sunat tu, bacalah surah, jangan tak baca surah. Baca Fatihah, kemudian kita baca surah. Panjang sangat surah, jangan tinggal surah. Surah apa, baca setengah-setengah. Habis baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tu qabliyah ba'diyah tu kita semayang tu. Bukan qul, kita baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Rukuk, Allahu akbar. Masuk rakaat yang kedua, baca Fatihah, kemudian inna syani'aka huwal abtar. Selesai, walaupun pendek. Tidak pun Allah bagi 2. Jangan tinggal, kita kata jangan tinggal surah, baca surah. Kenapa? Bila kita tengok dalam usul fiqh, ciri-ciri orang yang biadab waktu semayang, dia biadab dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Bila orang tu dia tak buat kerja-kerja sunat. Sunat ni Tuhan suka. Dia kena jaga sungguh-sungguh. Dia kena faham syarat sah solat tu macam mana. Sekurang-kurangnya dia tahu secara ijmali. Dia kena faham rukun semayang, rukun qawli, rukun fi'li, rukun qalbi. Dia kena tahu. Kena beritahu elok-elok. Saya mengajak ni ukhuwah, tanya seorang-seorang. Ada pula hari ni 4 orang yang baru masuk. 4 orang baru masuk, hak lain semua keluar. 4 orang ni duduk kat saya, ajak balik daripada mula sampai habis. Buat semayang tuan-tuan tu ingat rukun qawli ada berapa dah semayang? Tunjuk tangan. Okey, ada Pak Ustaz ni, okey spek ni. Jangan tak tahu nak ada 5. Ni Ustaz peringat ni, masuk tauhid kena masuk. Rukun qawli ni ada 5 dalam semayang kita. Janganlah lupa. Kalau tidak, semayang kita tak terpakai. Kenapa? Kita nak memenuhi syarat tu, adab dengan Allah Ta'ala. Bila kita jaga semayang, dengan makna kita jaga antara adab kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita tak tahu makna kita dah jadi kurang adab kita dengan Allah Ta'ala. Cuba buka tengok dalam bab apa syarat sah solat, dia ada 9. Yang ke-8, wajib orang yang sayang mengetahui akan segala kaifiat solat. Yang pertama, tolong ingat rukun niat. Rukun niat, khasad, ta'rad, ta'yin nafsi. Khasad tu apa dia? Sahaja aku semayang. Ta'rad, aku semayang sunat ke fardu, berkenaan ada. Kemudian ta'yin apa dia? Jenama semayang. Jadi kita semayang, aku semayang fardu maghrib, aku semayang fardu isyak, madai dah. Bagi kami orang lelaki, kalau nak semayang jemaat, tambah satu lagi, dia panggil ta'yin nafsi.
Wajib tu imam kena niat tu imam, wajib makmum kena niat makmum. Kalau makmum pada sembahyang jemaah dia tak niat, dia makmum, solat dia jahanam. Tu imam tak niat dia tu imam, solat dia jahanam. Jadi ingat, rukun qauli ada berapa? Ada 5 dalam sembahyang. Apa dia rukun qauli? Nak tahu rukun qauli, kita nak kena ambil tahu perkara yang boleh membatalkan rukun qauli. Perkara ni batal rukun qauli. Apa dia? Pertama, jaga rukun qauli, membaca takbiratul ihram. Kena kata Allahu Akbar dengar di telinga kita. Siapa baca 2 kalimah tu tak dengar, solat dia batal. Bila solat batal, tunggu. Allah Ta'ala azab kita dengan 15 azab. Dalam kubur dah ada 6. 6 masa 3 dalam kubur, 3 esok berdepan dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Susah no? Jaga. Tu rukun qauli. Pertama, membaca takbiratul ihram, orang perempuan pun bagi dengar Allahu Akbar. Semua orang lelaki Allahu Akbar, rukun qauli. Yang kedua, membaca Fatihah. Bagi elok-elok. Dengar 156 huruf, bagi dengar di telinga kita. Dia ada 14 sabdu, bagi dengar, buat cara 14 sabdu. Tu ustaz pesan dia jaga tu. Siratal ladzina an'am siratal ladzi, jangan baca siratal ladzina an'am. Kita jangan lagu tak payah lagu, cerita dia bacaan tu mah betul. Sagi dia baca siratal ladzina an'am, lingkup dah sembahyang dia kena baca siratal ladzi patih ada syadah. Siratal ladzina an'amta alaihim, bagi elok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, batal solat. Dia bunyi dallin, batal dalam, ada syadah. Kemudian membaca tahiyat akhir. Semalam saya mengajar di Penang Golf Resort. Penat. Penat kalau ramai, bila rebah lagu tu dia. Baca tahiyat tuan-tuan. Hak saya tengok macam dengan Jawa tak Jawa baca tahiyat akhir. Baca tahiyat yang macam hak keras lidah. Bila teguk-teguk boleh, tapi kita ni kadang-kadang ni satu gangguan kita. Alah, benda tu remeh-temeh. Ni macam mengaji sifat 20 ni, kita anggap macam remeh-temeh. Kita tak jadikan dia satu perkara yang penting dalam hidup kita. Mengaji ilmu tauhid, mengaji sifat 20, kita kena jadikan dia, ia merupakan satu perkara yang terpenting dalam hidup kita. Yang kedua, mengaji bab kaifiat sembahyang, dia merupakan perkara yang terpenting nombor 2 dalam sembahyang. 2 perkara ni penting sangat. Esok di padang mahsyar, tak kala kita nak lintas di tiang sirat 7 bengkang-bengkok, pertama sekali JPJ tu nak tahan kita, nak tanya kita tentang ilmu tauhid. Iman tu apa dia? Nak jawab tak arti iman, percaya, jaga. Iman tu apa dia? Islam tu apa dia? Ihsan tu apa dia? Pegang kejap-kejap. Iman tu apa? Percaya hati serta membenar hati. Percaya serta membenar hati. Membenar macam mana? Membenar dengan jalan jazam yang putus, pegangan hati yang putus. Tak ada khilaf-khilaf dah, pegang sungguh-sungguh. Apa dia? Apa juga perkara-perkara yang didatangkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Benda tu, perkara tu pula bersangkut pun dengan agama, kita pegang dia dengan jalan kejap-kejap. Tu dia, walaupun kita tak beramal. Contoh semayang, yakin semayang 5 sehari semalam waktu merupakan perintah wajib. Puasa perintah wajib, pegang kejap-kejap. Kena mengaji begitu sungguh, kena mengaji betul-betul, bagi kemas-kemas sungguh, takut. Tu makna iman. Apa juga, dan menerima pula perkara yang Nabi khabar tu, dia ada 2. Satu dengan jalan nazar, satu dengan jalan terima, dengan jalan apa, tak boleh pikir bicara dah, dengan jalan darurah. Apa yang Nabi khabar, terima dengan jalan darurah. Bagi kejap-kejap, tu makna iman. Islam tu makna itislam wal inqiyad, menerima, mengikut serta menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala. Tu makna Islam. Dia melibatkan dengan anggota zahir. Ihsan pula apa dia? Ikhlas. Buat amal ibadah menepati dengan apa yang telah Allah dan Rasul tetap. Dan buat amal ibadah tu bagi elok, mesti tahu syarat, rukun, perkara yang membatal kena tahu.
Dan ikhlas semata-mata kena Allah Subhanahu Wa Taala. Tu rukun agama iman, Islam, ihsan. Kena bagi clear. Islam kita faham dah. Satu puak, satu golongan yang menerima, mengikut segala titah perintah Allah Ta'ala, serta menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala. Takwa tu apa dia? Takwa pula pegang. Kalau kita tengok Tok Imam Tok Bila duk ulas, takwa tu dia kata buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan tegah. Betul tak? Betul. Tetapi kita nak pegang tu payah. Jadi makna takwa tu apa dia? Apa yang Tuhan suka, kita suka. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Tu dia takwa. Tuhan suka tak kita bersatu? Tuhan suka, aku pun suka. Tuhan suka tak kita berkawan dengan kapiak harbi? Tuhan tak suka. Bila Tuhan tak suka, kita apa kena tak suka? Lagu tu takwa. Takut depa tu buat kerja lagu tu, putus sifat takwa. Iman dia ada roh dia. Roh iman tu nama takwa. Ni duk bodek, sikit pun tak bodek. Saya tengok Mak Sabu dengan duk ceramah lah ni. Saya tak dengar sikit pun puji. Nak puji kita orang Islam tak ada. Padahal kita ni duk hantam DAP. Kita ni duk hantam DAP. Kita ni duk hantam DAP. Ya Allah, ya Tuhanku. Lok tu. Mujahid pula tu. Ni tunggu. Tunggulah ni baru daripada akal. Tunggu. Halan duk ambil sekok. Tak boleh muka. Kita kena bersatu pegang sungguh. Kalau kita biar esok tang kita tak apa, anak cucu kita esok nak jadi macam mana? Anak cucu kita dari esok pelajaran nak jadi macam mana? Pilantik pula apa anak siapa tu? Anak Kepasing. Pergi jadi menteri ambil taubat agama. Dia nak atur program dan radio tu dia orang ni boleh, ustazah ni tak boleh. Aduh, pelik sungguh kita kata. Pelik sungguh. Mengaji ilmu tauhid bagi kemas sungguh-sungguh. Bagi cantik-cantik. Pegang dua kena ulama tauhid tu Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Abu Hasan berpegang dengan sifat 13, Abu Mansur berpegang dengan sifat 20. Habis tu aku nak pegangnya, peganglah macam mana pun tak apa. Nak pegang pendapat Abu Hasan pun boleh, nak pegang pendapat Abu Mansur pun boleh, tak ada masalah. Jangan sampai tak ada langsung. Semayang tapi tauhid tak ada. Tak terpakai. La tasahil ibadah illa bi ma'rifatillah. Jangan kita rasa remeh-temeh dalam kita nak mengaji ni ilmu tauhid ni. Ilmu penting. Ilmu nombor 1. Tak ada hari ni habis binasa amal ibadah kita habis. Betul kita tengok dalam kitab Faridatul Quran, orang yang mengaji ilmu tauhid mendapat 2 kemenangan. Pertama, kemenangan di dunia. Apa maksud kemenangan di dunia? Dia dapat mengalahi orang yang tak ada ilmu tauhid. Segala amal ibadah dia Tuhan terima. Dia buat silap, dia minta ampun, Tuhan terima. Di dunia, di akhirat esok macam mana? Dia terlepas daripada azab siksa kubur, dia terlepas daripada azab siksa neraka, masuk syurga tanpa hisap. Masya-Allah. Itu kelebihan kita mengaji ilmu tauhid. Kita tengok lagi. Kaunuhu basiran artinya keadaannya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat pelihat. Bintang tu. Kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perkata. Melazimi bagi sifat perkata, Allah Ta'ala berkata-kata. Melazimi berpunca Allah Ta'ala ada sifat perkata. Dengan sifat perkata itulah Tuhan dapat berkata-kata. Lagu tu. Dan mustahil keadaannya bisu. Tuhan tak bisu. Mustahil keadaan bisu, akan kita tak boleh terima bahwasanya Allah Ta'ala tu bisu. Dengan makna Tuhan tak bisu. Dan dalil ni bukti. Dan dalil segala sifat ini atas qaul yang mengisbat akan dia, diketahui akan dia daripada segala dalil-dalil sifat-sifat ma'ani yang telah lalu. Tengoklah dalil dia sama dah dengan sifat ma'ani yang lalu. Dan segala sifat ini dinamakan dia sifat maknawiyah. Yang kita bicara ni. Apa maknanya? Nisbah kepada ma'ani. Bila Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, melazimi bagi sifat berkuasa keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat berkuasa. Keadaan itulah dia panggil sifat maknawiyah.
Kerana bahwasanya segala sifat ini, sifat apa tu? Sifat, kita kata sifat ma'ani tu, melazimkan sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'nayah itu melazim bagi sifat ma'ani. Baik. Tanbihun, ini satu perkara yang penting. Ketahui olehmu bahwasanya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman hingga akhir itu sabit sekaliannya dengan tiada khilaf, tiada ada khilaf ulama. Maka wajib ia bagi Allah Ta'ala tu sifat maknanya mesti ada kat Tuhan. Ijma' ulama, tak ada khilaf. Atas mazhab ahli sunnah. Apa dia ahli sunnah? Bila kata ahli sunnah, cara ijmali kita boleh kata, kalau orang kata ahli sunnah tu apa dia? Iaitulah kita mengikut apa yang dipegang oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang kita tengok dalam kitab pula dia kata ahli sunnah ni apa dia pula? Ialah satu golongan yang mengikut perjalanan Nabi, yang mengikut perjalanan para sahabat Nabi. Itu dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Dan juga yang ikut lagu ni siapa dia? Iaitu Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah. Dan atas mazhab ulama-ulama yang mengisbatkan ahwal. Ahwal tu keadaan. Ahwal. Dan ulama yang menafikan ahwal, dan dia kata di sini, kita tengok dan atas mazhab ulama-ulama yang mengisbat, yang buat ketetapan ahwal. Ahwal ni kita kata macam ni. Yang paling atas wujudiyah ada sungguh. Lepas wujudiyah dia panggil sifat hal. Hal tu ahwal. Kemudian amrul itibari yang bawah sekali adami. Dan Mu'tazilah, dan atas mazhab ulama yang mengisbat ahwal, dan ulama yang menafikan ahwal. Bukan menafi, contoh kita kata yang buat ketetapan, contoh yang mengisbat ahwal iaitu Abu Mansur Maturidi. Dia kata yang menafikan iaitu Abu Hasan Asy'ari. Dia berpegang dengan sifat 13 sahaja. Dan hanya sesungguhnya khilaf, bersalah pendapat itu pada keadaannya, dia pada sifat maknawiyah, keadaannya lah, kaun tu. Dan beberapa sifat yang lebih atas segala sifat ma'ani, itu sifat maknawiyah lah tu. Ataupun tiada lebih atas, ataupun tiada lebih, ini pendapat Abu Hasan. Dan atasnya bahkan ia amrun i'tibari, bukan ada apa, semua perkara tu sifat ma'nawiyah tu dibangsa pada amrun i'tibari. Contoh bila kita kata keadaan cawan yang keras, yang kita nampak cawan, sifat keras tumpang di cawan. Kemudian kita buat ketetapan keadaan cawan ini keras. Keadaan tu boleh kita nampak tak? Kita tak nampak. Keadaan ustaz yang berhadas kecil, keadaan tu boleh nampak tak? Tak nampak. Hadas kecil nampak tak pun tak nampak. Cuma kita ambil kira dengan hati kita saja. Yang kata amrun i'tibari itu apa dia? Dia kata amrun i'tibariyah, artinya beberapa perkara yang diiktibar. Iktibar tu dia ambil kira, yang ada pada zihin, ada dalam hati kita jua, dan tiada ada pada kharij, tidak ada di luar pandangan mata kita. Habis tu. Jadi kita tanda tang tu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tiada ia pada kharij. Tu mana amrun tadi. Tidak ada pada zihin, tidak ada pada kharij. Kita bicara sikit tentang bab semayang. Insya-Allah tak habis nah. Jadi kita ingat balik rukun semayang tu, yang rukun qauli, tolong ingat ada 5. Rukun qauli ada 5. Membaca takbiratul iqram, membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir, selawat Nabi di tahiyat akhir, dalam tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir, dan juga membaca salam yang pertama. Ustaz nak ulang lagi, yang banyak kesalahan masih lagi kita ada dengar kawan-kawan mengaji tak apa, tak mengaji. Macam mana? Doa Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan bagi lagu tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah batal solat kita. Kita kena baca
Itu lam alif tu ada. Kita kena baca assalamu. Assalamualaikum. Assalam. Bagi lekat 2 harakat. Kalau 1 harakat batal. Bila kita baca assalamualaikum, ingat assalamu, tentu ada 2 mim. Assalamu betul lah. Situ ada 1 mim. Bila kita baca assalamu dah jadi 2 mim. Jadi bahayalah, boleh mengakibatkan sembahyang kita jadi rosak, batal solat kita. Kenapa? Dia melibatkan rukun qauli. Baru ni saya mengajar di Masjid Taqwa. Saya tak tahu depa tu kok mazhab apa, dia sembahyang, dia menguat lagu tu. Itu bukan hak kita. Kita Syafi'i tetap lagu tu saja, tak ada menguat-menguat. Yang hak seorang lagi tiap-tiap rakaat angkat tangan. Tiap-tiap rakaat. Kita ni disunat angkat tangan 4 perkara saja, 4 perbuatan dalam sembahyang. Ingat 4 ni saja. Yang pertama, bila kita nak baca takbiratul ihram tu, nak kata Allahu akbar, disunat kita angkat tangan. Bacaan tu rukun. Angkat tangan ni sunat hai'ah. 1 dah. Yang kedua, kita nak turun rukuk, disunat kita angkat tangan. Kalau tak angkat tangan, makruh. Yang ketiga, kita i'tidal. I'tidal tu. Duk sami Allahu, yang tu disunat kita angkat tangan. Jadi semua ada beberapa tempat. Pertama, angkat waktu kita nak baca takbiratul ihram, kita nak rokok kena angkat tangan. Kita angkat tangan kan, nak rokok. Kemudian kita nak turun sujud pun begitu juga. Kita angkat Allah. Kita tengok ada beberapa tempat yang dibolehkan. Yang pertama, kita angkat Allah 1. Yang kedua, kita nak jangan tak angkat. Saya ingat lagi masa saya pergi di Kelantan mengaji kat Tok Guni Aziz, orang yang dia memperkecilkan bab angkat tangan ni. Yang tu lagi satu dia angkat begini saja. Allah, jaga. Orang tu dia kira dia ada ilmu, dia tak mau amal dengan ilmu dia. Kita jangan nak angkat takbiratul ihram pun angkat begini. Allahu akbar. Habis baca Fatihah, kita nak kena angkat yang kedua. Allah, bagilah elok. Kemudian lagi pula kudu sami Allah Rabbana lakal hamdu, turun sujud bagi elok. Tu jangan 3 tempat saya tengok dalam kitab saya. Dan juga saya cadangkan semua yang ada ni sini, tolong kalau tak ada bagi tahu kat saya nak tolong photostat bagi kitab asas rumah. Siapa yang tak ada kitab ni, tolong bagi tahu kat saya berapa orang, saya nak bagi percuma saja. Tonton rujuk dalam kitab ni. Kitab ni saya dah bagi Ustaz Hamdan Osman tengok, dia terima. Jaga. Kenapa? Kita tengok dari sini benda penting. Kita tengok kat sunat hai'ah yang kita boleh angkat tangan. Sunat dia ada 2 sunat. Kita tengok sini. Yang boleh kita angkat 2 tangan tu ketika apa? Pertama, kita membaca takbiratul ihram, kita nak angkat yang pertama. Yang kedua, waktu kita nak rokok, dibolehkan kita angkat tangan. Yang ketiga, i'tidal. Dan yang keempat, waktu kita bangun selepas kita baca tahiyat awal. Itu saja. Ni tiap-tiap rakaat. Mangkun ni pada rakaat pertama, habis rakaat pertama nak masuk rakaat kedua, dia angkat tangan lagi. Kalau kita rujuk dalam kitab Hidayatus Sibyan, 2 gerak pendapat Syekh Ibn Hajar, 2 gerak yang disunat campur 1 gerak yang tak disunat, solat dia batal dah. Syekh Ibn Hajar macam mana dia angkat takbiratul ihram? Allahu akbar. Syekh Ibn Hajar kata batal dah solat dia. Hak yang ni bila kita bangun pada rakaat yang kedua, benda tu tak disunat. Yang tu 2 gerak yang disunat. Yang ni tak disunat. Bila tak disunat, kita bangun-bangun apa? Ni bukan bangsa semayang. Angkat tangan tu bukan jenis semayang. Bukan hak semayang kita. Kita pergi angkat. Dah angkat, yang tak batal, makruh tetap ada. Dia angkat, dia berhenti isat. Kemudian dia qiyam. Bangun daripada rakaat yang pertama. Benda tu tak disunat. Tapi dia angkat, dia diam sat, ada tumakninah, dia qiyam. Tapi tak ada pada sunat makruh. Baik, selalunya bila orang mangkit dia buat macam mana? Dia takkan buat lagu tu, dia bangun tak boleh. Nampak? Berapa kali? 2 campur 2, 4 kali. Solat batal.
Oh, jaga baik-baik, solat batal. Kemudian kecuali bila selepas kita baca tahiyat awal, disunat kita angkat tangan. Tu. Cuma lagi ustaz nak tolong pesan, masih lagi. Saya ni kena buang satu tempat mengajar. Orang buang dah Aduh, ustaz pun kena buang. Saya duk heran pasal apa kena buang. Saya tanyalah awak yang saya hampa buang saya pasal apa. Jawapan mereka tak kena. Tak apa, tak ada kitab, tak apa, kita boleh. Saya semayang fardu Isya. Kebetulan saya terlupa membaca tahiyat awal. Terlupa, bukan sengaja. Saya bangun terus. Kemudian satu orang tu, dia bila saya bangun, saya tinggal tahiyat awal, dia pi buat tahiyat awal. Habis saya bagi salam, kita dah nampak. Saya tanya, pasal apa buat tahiyat awal? Dia kata, saya buat lah. Dia kata, dah ustaz tak buat. Oh, tak boleh. Saya kata, solat batal, wajib kena semayang lain. Oh, kayuh. Benda tu sunat, takkan nak batal ikut lagu ni. Ingat tuan-tuan, 4 macam. Cerita pertama, sujud sahwi. Sujud sahwi ini, dia antara imam dengan kita makmum bersatu pada berbuat. Ingat, sujud sahwi, kalau imam sujud sahwi, kaedah dia bersatu pada berbuat. Ada orang mengajar ke Ustaz ni? Bersatu pada berbuat. Bila tu imam buat sujud sahwi, wajib syarak makmum kena buat sujud sahwi, wajib. Walaupun sunat sujud sahwi itu sunat, tetapi bila imam buat, yang makmum masuk masbuk dan dia pula tak tahu apa kesalahan tu imam, tiba-tiba tu imam sujud sahwi, maka wajib orang yang tak tahu apa kesalahan tu imam, dia kena ikut tu imam. Dia kena turun sujud sahwi. Kalau dia tak turun sujud sahwi, nescaya solat dia batal. Kerana sujud sahwi bersatu pada berbuat, tiada bersatu pada meninggal. Maksud tiada bersatu pada meninggal, takdir kata imam tak duduk tahiyat awal. Bila tak duduk tahiyat awal, tu imam tu pula dia tak sujud sahwi, maka disunat bagi makmum sujud sahwi. Yang tu yang pertama. Baik, yang kedua, membaca tahiyat awal. Bila membaca tahiyat awal tu apa dia? Tidak bersatu pada berbuat. Tahiyat awal tidak bersatu pada berbuat, bersatu pada meninggal. Faham tu? Tahiyat awal tidak bersatu pada berbuat. Apa maksud tidak bersatu pada berbuat? Seandainya tu imam buat tahiyat awal, aku tak mau buat, kita kena tunggu dalam berdiri. Tunggu dalam diri. Kenapa tahiyat awal kaedah dia tidak bersatu pada berbuat. Ni antara hubungan tu imam dengan makmum. Tu imam buat tahiyat awal, aku tak mau buat, kita tunggu dalam berdiri. Bersatu pada meninggal, kalau tu imam pula tinggal tahiyat awal, wajib syarak makmum kena ikut tinggal tahiyat awal. Sujud tilawah, dia pun lagu tu juga bersatu pada berbuat. Tu imam buat, kita pun kena buat. Dan bersatu pada meninggal, tu imam tinggal sujud saja, wajib kita pun kena tinggal. Jangan duk pandai-pandai pergi buat. Lagu tu. Lagi apa yang tu imam? Tinggal tahiyat awal, sujud sahwi. Apa dia lagi? Qunut. Qunut pula tak bersatu pada berbuat. Qunut. Apa maksud tak bersatu pada berbuat? Tu imam buat qunut, aku tak mau buat. Bila kita tak mau buat, kita tunggu tang mana? Kita tunggu pada sujud yang pertama. Tunggu dalam sujud tu. Tiada bersatu pada berbuat dan tiada bersatu pada meninggal. Macam kita di Mekah tu, pok-pok di sana Wahbi, depa tak buat. Depa tak buat tahiyat apa ni kita kata doa qunut. Maka kita boleh buat tak? Kita boleh buat. Macam mana ya? Allahumma firli ya Ghafur. Angkat bagi pendek. Selesai masalah dia. Yang tu kena. Yang selalu kerapnya berlaku pada tahiyat awal. Jadi tahiyat awal, kalau imam, kita kata imam buat, kita boleh tinggal. Syarat tunggu dalam diri. Tetapi kalau tu imam tinggal, wajib kita kena tinggal. Nak semayang tolong ingat 3 perkara. Ni maksud nak bagi rasa khusyuk. Kena pegang Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mendengar.
Pedur 3 perkara tu dalam sembahyang, barulah kita jaga tertib dalam solat kita. Lagi apa lagi kita tengok tu. Lagi satu nak pesan lagi di sini pun dia buat perangai lagu tu juga. Tolonglah saya kata tu saya buatlah. Kita ni, saya aku ustaz lain tak maulah. Sagi kalau ustaz lain kalau tegur macam ustaz Cerwis sagi kena buang, saya buang pun tak apa. Saya habaq terang-terang, saya buang pun tak apa. Hadis Nabi menyebut dua. Subuh, semayang subuh dengan semayang maghrib. Jangan kita rongkai kaki kita sehinggalah tu imam sampai tang Allahumma anta salam, waktu tu barulah kita nak bangkit ke, kita nak rongkai kaki kita, tak ada masalah dah. Seandainya kita buat lagu tu, rugi kita. Bila kita baca astaghfar 3 kali, bukan sekadar, ada pendapat ulama yang kata bukan sekadar dosa kecil, malah dosa besar pun Tuhan ampun. Astaghfar 3 kali. Kemudian kita kata la ilaha illallah tu berapa kali? 10 kali. Syarat dia jangan rongkai kaki kita. Jangan rongkai. Lagu duduk macam tahiyat akhir juga. Subuh dengan maghrib sahaja. Sekali kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk, kita dapat sekali 10 kebaikan. Sekali 10 kebaikan. Bayang kalau kita kata 10 kali, berapa kebaikan kita dapat? Kita ni nak semayang, kita kena ingat macam mana kita nak kerja. Overtime kita boleh tunggu sampai pukul 7 petang. Kenapa semayang kita meringan-ringan akan dia? Ni tak, bila tu imam bagi salam, tuan-tuan buka dan kitab khusyuk dalam solat. Dia ni orang yang semayang, dia ada sifat ego, sombong dia dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan ingat ni, jangan buat lagu tu. Sombong kita. Kalau nak kitab, nanti saya bawa kitab minggu depan. Saya bercakap ni berlandas kepada kitab. Kita jangan ajak sombong. Sombong macam mana? Kita lepas semayang, kita nak mengadu, nak merayu-rayu ke Allah Ta'ala. Ampunilah dosaku. La ilaha, tidak ada Tuhan lain yang aku sembah melainkan Allah 10 kali. Kemudian boh lagi, Allahumma ajini minan nar. Merayu. Kemudian puji lagi, subhanallah wallah. Tak usah duk kalut dengan semayang sunat. Bagi selesai lagi, semayang sunat. Ni saya tengok tadi pun ada juga. Imam bagi salam dekat bangkit. Apa? Jangan buat lagu tu. Kita hamba kepada Allah. Jangan sombong kita ke Allah Ta'ala. Bukan sombong ke ustaz, bukan sombong kata imam, sombong dengan Allah Ta'ala. Takut semayang kita lah satgi lah tengok-tengok jadi tak elok. Kita merayu-rayu kita sebagai hamba. Harap sangat Tuhan ampun dosa kita. Bukan banyak semayang subuh dengan semayang maghrib sahaja. Gagah ot pi. Lagi satu, jaga adab. Bila kita tengok Hindu kepala batas, tokoh Hindu kepala batas, saya tahu lah Tok Siak dia tu nama Krishnan. Kami ini cerut kalau imam kami itu kami sami kalau ini macam bunyi, kami tak akan menguat, dia kata. Pasal apa? Waktu tu dia duduk pusing. Dia pegang loceng dia. Anai gerbang dia gerbang. Kami pun duduk sengap saja. Kenapa? Waktu tu depa memuji berhala depa. Tuan-tuan pilih dengan akal hak ustaz tegur betul ke tak betul? Bolehkah kita buat kat Tuhan kita? Bila tu imam kata ilahi ya rabbi subhanallah, waktu tu kita nak sebut subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba kita makin. Macam mana kita dengan Tuhan? Malam ni saya nak mengamuk sikit. Pasal kain saya semayang duduk di belakang. Bagi ada maruah, bagi ada standard, bagi ada bawa perasaan, aku ni hamba kepada Allah. Aku berhajat sangat padamu ya Allah. Ni cuah yang bangkit. Jangan buat lagu tu. Patut tak bila tu imam kata alhamdulillah, kita cuah bangkit. Patut tak kita buat? Patut tak? Tak patut kita buat kat Tuhan kita lagu tu. Merayu lagi kat Tuhan. Patutlah bila satu kalimah tu imam kata Allahu Akbar, kita gostan belakang pergi bangkit. Di bertam indah, gostan min handset dah tu. Dak kalau budak-budak aku luku dah ni seorang tua umur 70-80 dah buat panggil lolak pasal apa jadi gutu, pasal apa lagu gutu, pasal hati dia tak menstasdi bahawa Allah Ta'ala tu maha terkaya bersifat dengan sifat istighna. Dia tak rasa bahawa syurga neraka tu macam mana. Kita berhajat sangat. Macam orang perempuan kalau nak ada duit suami, dia kena puji bagi lebih. Bang, ya bang, abang nak makan apa bang? Ni dok. Suami balik buka pintu, buka pintu, bini lari pergi dapur, cong cang. Nak minta duit, mayat cantik muka Oh, boleh sombong. Kita dengan Allah Ta'ala.
Jadi saya nak pesan, jangan lagu tu cuba elok. Kalau kita ada kerja nak hantar anak tuition, jangan mangkit lagu tu, tak ada adab kita dengan Allah Taala. Habis tu baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'as innal insana, sampai habis bangkit. Is good. Macam lagu tu kan? Punya cari jalan tu, Nabi tengok anak ayam cari lubang tak jumpa. Orang duduk lagi dalam saf, yang dia nak cari nak keluar tak boleh, no. Lah dia punya cari, bukan pasal apa, duduk di belakang saja. Jangan buat lagu tu. Ni ustaz pesan kerana Allah Taala. Kita jangan buat lagu tu. Takut ni. Kita kena kita kena puji Tuhan kita sungguh-sungguh, kena merayu sungguh. Baik, kalau orang sini maksum, tak ada dosa, campur. Boleh buat lagu tu lah. Habis bagi salam, mangkit. Habis bagi salam, mangkit. Jadi seperti setakat tu. Dan saya tak minta maaf. Petihat saya cakap tu betul. Nak berasa hati ke, tak mau berasa hati, hampa punya pasal. Habislah tanggungjawab saya sebagai pendai, nak ajak tuan-tuan jaga akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم ثبتنا على دين الإسلام وفزنا على الإيمان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.